Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid din wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz yang baru memberikan tazkirah, yang saya sayangi, yang berbahagia Cikgu Soekarno, yang saya hormati sekalian muslimin dan muslimat. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita pada pagi ini satu nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup. Jika nikmat ini tidak ada, Allah tak kurniakan kepada kita, nescaya kita tak akan berada di majlis ini pada pagi ini. Kita tak akan dapat menunaikan solat subuh pada pagi ini. Kita tak akan dapat meneruskan kerja-kerja agama yang ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nikmat inilah kita dapat melaksanakan banyak perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan terlebih dahulu tuan-tuan jangan mengharapkan ada satu perkara yang perkataan saya keluar ilmu-ilmu ataupun permata-permata yang baik, sebab saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim, saya lebih bodoh daripada orang lain. Cumanya Allah takdirkan ke atas kita dan ke atas saya untuk berada di dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kedatangan saya pada pagi ini sekadar silaturahmi, menghubungkan silaturahim. Kerana menghubungkan silaturahim itu satu perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahim itu daripada asma Allah. Siapa yang menghubungkan silah, dia telah menghubungkan dirinya ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kita pada pagi ini, saya ingin bawa diri saya dan sekalian yang ada pada pagi ini. Sebenarnya Allah hidupkan kita di muka bumi ini, manusia dia terlupa apakah tujuan sebenarnya. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi kita telah menggunakan peruntukan itu selain daripada Allah. Kita telah menggunakan peruntukan umur selain daripada Allah. Kita telah menggunakan peruntukan harta selain daripada Allah.
kita telah menggunakan peruntukan muda kita dulu selain daripada Allah. Kita telah menggunakan peruntukan sehat itu selain daripada Allah. Dan kita perlu ingat bahawa jika kita khianat dalam apa yang telah kita buat, besok semua orang tahu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im. Semua nikmat yang Allah dah kurniakan kepada kita, Allah akan tanya satu persatu. Satu persatu daripada mula akil balik kita. Daripada mula akil balik, zaman muda kita dulu, kita dah buat apa? Duit, harta yang ada pada kita, yang Allah kurniakan daripada mula akil balik, kita telah buat apa? Sehat kita, yang Allah kurniakan kepada kita, kita telah buat apa? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muhasabah diri kita. Kita bukan orang yang tidak tahu. Allah telah kurniakan kepada kita ilmu bil ilmi. Kerana kita orang yang rajin mengaji. Tetapi ilmu yang ada pada kita sama ada dia menjadi hujjatul lak wa alaika. Dia menjadi penyelamat ataupun dia akan menjadi laknat atas kita. Kerana ulama dia nyatakan kepada kita ilmu ini ada 3 kemuliaan yang ada pada huruf ilmu itu sendiri. Ain, lam, mim. Ain pada kalimah ilmu itu isyarah kepada illiyin, yakni kemuliaan. Orang yang makin ia dikurniakan ilmu oleh Allah, makin tinggi tempatnya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada sisi manusia, tidak. Pada sisi Allah. Tetapi akal kita dan nafsu kita, kita selalu memandang kepada apa yang kita nampak. Kita tidak memandang pada apa yang kita tidak nampak. Saya ulang balik. Kita telah diajar daripada kecil. Kita memandang pada perkara yang kita nampak. Tetapi kita terlupa akan yang perkara yang kita tidak nampak. Sebab itu tingginya itu selalu kita nampak pada pandangan yang kita nampak. Manusia tinggi pada pangkat manusia, dunia dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahawa ketinggian yang hakiki adalah pada sisi Allah. Yang kita sendiri tak pernah nampak, yang kita sendiri tak pernah jumpa. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia sebutkan kepada kita siapa orang yang takut. Selalu kita dengar orang yang takut, dia buat benda baik, dia tinggal benda jahat. Tetapi sering kita terlupa tentang benda baik batiniah dan benda jahat batiniah. Kita rasa kita dah semayang selesai. Kita rasa kita dah puasa selesai. Kita rasa kita dah mengaji selesai. Sebenarnya tak selesai. Sehinggakan seorang ulama yang mengarang kitab tasawuf menyatakan
Manusia ni, dia melaksanakan satu kewajipan tetapi dia meninggalkan satu kewajipan yang lain. Dia buat satu kewajipan tapi dia tinggalkan satu kewajipan yang lain. Iaitu orang melakukan kewajipan zahiriat tetapi dia meninggalkan kewajipan batiniah. Kita semayang lama dah, tuan-tuan. Kita dah semayang 50 tahun. Dah semayang 60 tahun. Pasal apa kita tak boleh hilang dengki sama-sama kita? Pasal apa kita tak boleh hilang cerita hal orang lain di antara kita? Pasal apa kita tak boleh hilang bakhil dalam diri kita? Pasal apa kita tak boleh hilangkan bergaduh di antara adik-beradik kita? Yang buat perkara ni bukan orang jahil, tetapi orang yang ada ilmu. Di kalangan orang yang mengaji agama. Tetapi masih lagi hasad. Walhal apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hasad, amalan yang hasad ini, satu amalan yang apa kata Nabi, dia akan memakan amalan kebaikan itu seperti mana api yang memakan kayu yang kering. Habis amalan kita daripada kita mula hasad itu. Bermula kita hasad itu jika umur kita 62 tahun. Bermula umur kita 62 tahun, Allah hapuskan seluruh kebaikan kita, amal saleh kita, salat kita, sedekah kita, umrah haji kita, semuanya kosong. Ini janji Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah dia tak pernah cakap bohong. Sebab itu sifat yang wajib pada Nabi adalah sidik. Benar kalam Nabi. Dan Nabi ni orang benar. Jadi kita tahu kenapa orang yang tahu itu tidak boleh meyakinkan pengetahuan dia. Kita tahu hasad begini, mengumpat begini. Kita tahu kalau kita buang umur kita pada perkara yang bukan pada kehendak Allah, begini akibatnya. Tetapi kenapa kita masih lakukan perkara yang sama? Dalam 50 tahun kita hidup, kita masih melakukan perkara yang sama. Inilah keadaan manusia yang balik dalam keadaan yang muflis. Yang besok dia rasa dia banyak amal saleh, walhal kosong. Tak ada apa-apa dalam diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah, dia mesti ada 4 sifat yang asas. Yang diisyarahkan daripada kalimah takwa itu sendiri. Ta, qaf, waw, ya ilat. Itu ya yang duduk di situ tak ada titik. Ta pada takwa itu isyarat kepada taubah. Orang yang takutkan Allah, dia akan takut melakukan dosa dan maksiat perkara yang Allah sendiri tidak redha. Saya taubat dah Ustaz. Iyakah kita dah taubat? Iyakah? Kita memang taubat. Tinggal semayang taubat. Tinggal puasa dulu-dulu taubat. Kita pernah tak taubat yang kita duk mengumpat? Ya Allah, aku umur dah sampai 60 tahun tapi aku tak boleh nak berhenti kata orang. Ya Allah. Ya Allah, aku umur dah 70 tahun tapi aku tak boleh berhenti nak kata orang. Ya Allah. Ada tak kita teringat yang kita ni dosa mengumpat yang ada kat kita? Siapa yang boleh jamin diri dia dalam 2 bulan ni dia tak kata ke orang?
Alhamdulillah Ustaz, saya 10 tahun dah tak kata ke orang. Kita tahu, kita mengaji dah ilmu ni. Orang yang ribah ni, amal salih dia, Allah akan bagi kepada orang yang kita kata. Dan jahat dia, Allah akan bagi ke kita. Jadi yang bertambah dalam hidup kita bukan amal salih. Tetapi yang bertambah dalam hidup kita adalah amal kejahatan. Jahat, jahat, jahat dan terus jahat. Tapi kita rasa kita baik. Yang inilah iblis duk rasa, tuan-tuan. Inilah iblis duk rasa. Daripada makhluk yang berasal bangsa jin. Dia amal soleh, dia zikir, kemudian Allah angkat dia. Duk sama-sama dengan malaikat. Lalu Allah tempatkan dia di dalam jannah Allah. Dan dia rasa dia baik dah. Cukup baik. Tatkala Allah jadikan Sayyiduna Adam AS, Allah perintahkan kepada Iblis Azazil, sebelum nama dia Iblis Azazil, sujud pada Nabi Adam. Dia kata apa? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Tuan-tuan, rasa lebih baik ni ada tak dalam diri kita? Iblis, dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam AS. Seorang lah. Kita rasa lebih baik khairum minhu ka khairum minhum. Iblis, daripada mula dia kata wa ana khairum minhu itu, Allah hambat dia keluar daripada syurga Allah. Kita yang belum masuk syurga ni, agak-agak boleh masuk kah? Saya semayang Ustaz. Semayang cerita lain. Semayang boleh hilang. Umrah pahala yang 100,000 ni boleh hilang. Kita tak dan balik lagi. Tak dan balik lagi umrah. Kita dok kata sama-sama jemaah kita. Kita tak dan balik lagi umrah. Kita dok kata mutawif kita. Mana yang kita dok kira kata 100,000 yang dok ada kat kita ni. Kita terlupa kita berbuat amal saleh, tetapi kita terlupa yang merosakkan amal saleh itu sendiri. Kita tanam pokok, tuan-tuan. Tanam. Tetapi kita terlupa benih tanah yang kita tanam ini kering ke? Tanah yang kita tanam ini subur ke? Tanah itulah kata ulama qalbun. Hati-hati kita. Maka kalau tanah kita subur, maka kita akan dapat menghasilkan pokok yang subur. Lalu kita boleh dapat buah dia. Dapat buah dia, baru kita boleh rasa, tuan-tuan. Yang ni yang dikatakan halwa. Kemanisan. Sahabah, ya, dia rasa kemanisan iman. Sebab tanah mereka subur. Kita ya, nampak macam subur. Nampak macam subur, tuan-tuan. Kemah pakai jubah putih, sorban. Kemah tu. Kan? Kemah. Tapi mengumpat, tak boleh nak tinggal. Kemah nampak? Tak ada. Jubah kemah, tuan-tuan. Sorban kemah. Tapi mengumpat, tak boleh nak tinggal. Apa ada, tuan-tuan? Tak ada apa dah. Jika mana kita tak boleh nak bertaubah, mengekalkan taubah pada ketika itu, kita tak boleh masuk dalam golongan orang yang bertakwa pada Allah. Satu hari orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, siapa orang paling baik? Lalu Aisyah berkata, Sayyidatina Aisyah berkata, orang yang selalu rasa diri dia salah. Dialah banyak salah, dialah bodoh, dialah tak betul.
Dan siapa orang yang paling jahat? Maka kata Sayyidina Aisyah, iaitu orang yang selalu rasa dia baik. Dialah baik, dialah banyak salat, dialah itu, dialah ini. Semua kat dia. Maka perasaan itu yang selalu ada dalam diri kita, maka tanda dia, kita orang yang jahat pada sisi Allah, tapi baik pada sisi makhluk Allah. Sebab apa? Sebab kita dalam dunia, kita banyak alasan tuan-tuan. Sebab itu di akhirat Allah tutup mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada dosa yang kita lupa kan? Bila cikgu beritahu saya tadi, semua banyak bekas-bekas pencin. Ingat masa kerja kita dulu, kita buat apa? Masa kita kerja dulu. OT 3 jam, ada tak kita tulis 5 jam? Klaim kita betul tak? Kalau dulu, orang kerajaan, dia pindah rumah, dia kira kilometer. Betul tak kira kita daripada tempat kita sampai kita nak pindah ni tadi, kilometer tu betul tak? Ke kita tambah lagi? Yang tu, dosa kita dengan Allah kah dosa kita dengan orang? Tuan-tuan nak kena ingat ni. Dosa kita dengan orang, selagi mana orang tu tidak halalkan apa yang kita laksanakan dan kita lakukan, selagi itulah kita tidak boleh masuk dalam syurga Allah. Tinggal salat, dosa kita dengan Allah. Tinggal puasa, dosa kita dengan Allah. Tetapi kita khianat dengan majikan kita, tu dosa kita dengan orang. Khianat dalam perniagaan kita, maka itu dosa kita dengan orang. Kita terlupa dosa tu sebab kita rasa kita dah semayang tahajud dah. Kita dah semayang tahajud tiap-tiap malam. Kita dah baca Quran khatam. Tetapi kita lupa tentang dosa yang besok yang akan kita didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di padang mahsyar besok. Kita dok rasa kita dah boleh nak masuk syurga Allah, tetapi golongan-golongan ini yang panggil kita balik, ya Allah. Dulu dia khianat semasa dia kerja dengan aku, ya Allah. Ya Allah. Dulu masa dia berniaga, dia tipu timbangan, ya Allah. Kita pun, ya Allah. Dia akan tarik amalan kita, tuan-tuan. Orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit, orang ni ambil sikit. Kita rasa kita dah boleh masuk jannah Allah. Rupanya, malaikat tolak kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun usaha nak bagi keluar dari neraka Allah. Aradu ay yakhruju minha. Kita nak keluar dari dalam neraka Allah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? U'idu fiha. Malaikat yang jaga neraka, dia tolak kita balik. Kemudian malaikat kata kat kita, wa qila lahum zuku, rasakanlah azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Masa dalam dunia ni hang tak percaya ni, lantak pilah hak tu dosa tu, hak tu Allah ampunkanlah. Siapa kita, siapa Allah? Kita mampu untuk mengucapkan istighfar, tetapi hak yang mengampunkan dosa kita bukan kita, tuan-tuan. Sehingga kan Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, dia bagi tahu kat kita, sayangnya ulama ni kat kita, tuan-tuan. Tanda dosa kita ni diampunkan oleh Allah
Satu, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, Allah mula berikan kita faham tentang agama. Alhamdulillah, Allah dah bagi kita faham dah. Kedua, Allah akan buka kepada kita pintu kebaikan demi pintu kebaikan. Dibuka pintu baik, Aina. Ketiga, Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari bagi tahu Aina, kita mula rasa manis dalam buat baik. Maka bila Allah buka pintu kebaikan, bermakna Allah mula tutup pintu jahat kat kita. Kita mula rasa takut. Ya Allah, umur aku dah 65. Kalau ikut umur Nabi, katalah bagi lagi subsidi kat aku, Ya Allah. Ya Allah, aku tak tahu, mungkin esok aku pi. Mungkin lusa aku pi. Mungkin bulan depan aku pi, Ya Allah. Kalau apa yang aku dah mengaji, Ya Allah, bulan lepas pun aku duk kata orang lagi. Maknanya, amal soleh aku dah tak ada, Ya Allah. Ya Allah, bolehkah aku masuk syurga Engkau? Ya Allah, kalau dari kira tentang ilmunya, memang aku tak boleh masuk dah. Sebab aku dah kata orang. Memang aku tak boleh masuk dah, Ya Allah, syurga Engkau. Aku tahu dah tempat aku di mana. Apa salah? Kita habaq dengan Allah. Kita beritahu dengan Allah. Ya Allah, aku tak kuat, Ya Allah. Sebenarnya aku tak kuat, Ya Allah. Bukan aku tak tahu. Aku tahu, Ya Allah, yang ni dosa, yang ni. Tapi aku tak kuat. Aku tak kuat nak tinggal benda ni, Ya Arhamar Rahimin. Kalau apa yang aku tahu daripada ilmu yang aku belajar, Ya Allah, memang tempat aku wajib dah dalam neraka Engkau. Ya Allah, aku minta lah, Ya Allah, tolonglah keluarkan aku dulu dari neraka-Mu, Ya Allah. Kerana orang banyak dosa ni, dia nak minta syurga, tentu dia malu. Tapi tara kita, sebab kita minta syurga dulu, kita tak minta lepas neraka dulu. Tara Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebab itu dia punya nazam syair ya. Apa dia tuan-tuan? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ni tak layak duduk dalam syurga Engkau. Kita pula hebat lagi pada Imam Syafi'i. Ya Allah, bagilah aku syurga Firdaus, kalau boleh duduk sama dengan Nabi, Ya Allah. Muka tak tahu malu. Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Syafi'i ni tara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Kita siapa? Imam Syafi'i, dia minta dengan Allah, Ya Allah, aku tak layak nak duduk dalam syurga. Sebab kita rasa kita apa? Aku bagus dah. Itu kata ulama, sesat di dalam terang lebih bahaya daripada sesat di dalam kegelapan. Iblis ini dia sesat dalam terang. Dia tak rasa dia salah. Sebab yang dikeliling dia malaikat, tuan-tuan. Dia tak rasa dia tak betul. Yang ni iblis. Kemudian huruf yang kedua, qaf. Iaitu qana'ah. Rasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dia rasa takut. Kalau dia tamak dengan hal-hal keduniaan ini, maka dia di dalam laknat Allah. Kita duduk zaman akhir ni, tuan-tuan, zaman orang mula tamak. Zaman kita ini zaman akhir. Orang kaya yang sombong, orang fakir yang mula tidak redha. Zaman kita ni. Fitnah itu keluar daripada ulama-ulama.
Kita tengok tok guru kita hak dulu-dulu semua Allah ambil almarhum Ustaz Fahmi Allah ambil Saya kenal Ustaz Fahmi, arwahnya Ustaz Fahmi Zamzam ni masa umur saya belasan tahun lagi. Sebab saya duduk di Derang dulu. Sebab saya mengaji di Derang dengan almarhum Ustaz Naib Mat. Ustaz Fahmi muda lagi. Pondok saya di kiri, rumah Ustaz Fahmi sebelah kiri pondok ini. Jadi ulama-ulama ni Allah cabut lah. Ulama ni tentang pasak bumi. Paku-paku bumi. Bila paku bumi ni Allah dah cabut satu-satu, maknanya bumi tak kuat lah. Bumi dah tak kuat lah. Tapi kita duk leka benda yang sama. Kita duduk di dalam zon ilmu. Saya minta maaf lah tuan-tuan sebab saya tak mengajar macam orang lain. Kita mengaji tauhid 3-4 kali khatam tuan-tuan. Tapi kita masih tak boleh nak mentauhidkan Allah. Kita mengaji tuan-tuan, Allah wajib bersifat wujud. Kalau saya salah? Dia baik, saya bagi contoh dengan tuan-tuan. Kita nak pergi jalan. Kita bawa duit RM500. Jadi kalau kita nak masuk kedai, kita yakin tak kita boleh masuk kedai? Saja tanya kat mak-mak. Yakin tak? Pasal apa yakin? Sebab ada duit kan, RM500. Kita nak pergi Pekan Rabu. Yakin tak boleh masuk? Boleh Sebab apa? Rasa ada duit tu tak? Sebab aku ada duit. Dan rasa ada duit tu ada kat kita. Ada? Baik. Kita mengaji sifat wujud Allah. Bila masa kita rasa ada Allah? Macam kita rasa ada duit ni tadi. Jawapan kita tu Allah tahu. Kita khatam 3 kali sekali pun. Macam mana kita rasa selesa? Bila kita nak keluar rumah, kita bawa RM500, kita rasa selesa. Aku nak pergi kedai ke? Aku nak pergi makan ke? Pak, aku rasa ada RM500 dalam poket. Kita belajar sifat wujud Allah, tapi kita tak pernah rasa pun. Kita pergi pekan ada Allah, kita pergi masjid ada Allah, kita pergi Pekan Rabu ada Allah. Tuan-tuan, kalau kita terasa selalu ada Allah, kita boleh buat jahat. Kita beriman dengan malaikat, tapi kita percaya tak yang duduk kiri kanan kita ni? Tuan-tuan kenal tak Abdullah bin Ubay? Bapa munafik. Dia semayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk belakang Nabi, tuan-tuan. Bukan duduk saf akhir, tidak, duduk belakang Nabi. Dia puasa dengan Nabi sama-sama, seumur dengan Nabi. Rupanya dalam hati dia tak percaya apa yang Nabi bawa. Kita tahu ada malaikat, tapi kita percaya tak? Kita yakin tak? Dalam akidah ini, yakin ini diletakkan tempat pertama. Sikit pun dia tak boleh ragu tentu. Maka jika kita ragu pada ketika itu, batal iman kita.
Itu soalan yang pertama besok yang ditanya oleh malaikat Zabaniyah, siapa Tuhan kamu? Malaikat tak tanya, duit banyak mana? Tanah berapa kelung? Anak apa orang? Nombor 1 jadi apa? Nombor 2 jadi apa? Dia tak tanya. Dan orang yang boleh jawab Allahu Rabbi adalah orang yang di dalam hidupnya tidak mensyirikkan Allah. Itu dalam Al-Kahfi disebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beribadat tapi jangan mensyirikkan Allah. Wow, pada takwa itu isyarat kepada wara'. Sebab orang yang takutkan Allah, maka dia sentiasa berhati-hati dalam segala perkara. Dia nak buat ni, dia fikir dulu. Ni Allah sayang tak? Allah suka tak? Dia nak buat yang ni, Allah sayang tak? Allah suka tak? Tuan-tuan, zaman lah ni, duduk depan ni pun boleh masuk neraka, tuan-tuan. Duduk depan ni. Sebab saya mula mengajar tahun 1989. Saya dah mengajar dah di Lembah Kelang. Kitab hak mula-mula saya buka, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid. Nah. Duduk depan ni, boleh masuk neraka ni. Siapa? Orang kata jadi ustaz, baguslah. Nah. Perkembangan daripada tahun 80-an dulu sampai tahun 2000 lebih ni, beza tuan-tuan. Banyak perubahan besar. Dulu ustaz-ustaz ni dia mengajar kerana ummah. Saya dulu orang bagi duit minyak RM10. Mengajar 20 tahun. Surau RM20, 20 tahun RM10. Tiap kali pergi RM10. Sekarang orang nak panggil kita, orang tanya, bayaran berapa Ustaz? Sekarang, soalan pertama yang orang akan tanya, bayaran berapa? Agak-agak duduk depan ni, masuk syurga. Agak-agak. Kita kadang-kadang nak mengajar malu, tuan-tuan. Minta maaf lah, tuan-tuan. Hari ini hari luahan perasaan saya. Kadang-kadang kita rasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengorbanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagaimana pengorbanan sahabat-sahabat dulu yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak dijanjikan satu sen pun oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sanggup tumbang kerana agama. Mereka sanggup tumbang kerana agama. Sekarang tak, tuan-tuan. Tak. Nak boleh ilmu mahal. Mahal, tuan-tuan. Ada? Ke saya cakap salah benar ni? Tak terjadi kot. Ni zaman lain kot. Kalau nak kira duit minyak pun tak kalah sampai 1,000. Minyak apa pakai? Minyak daripada syurga kah? Kami dulu pun isi minyak juga. Orang bagi RM50. Mengajak 15 tahun. Bukan kami pakai ayak kencing tak. Set-set dulu kan set wali semua. Kalau orang dulu set wali semua, senang. Habis minyak kencing bi. Tak ada. Kami isi semua pakai petrol juga. Cuma apabila kita duduk pada zaman-zaman mutakhirin ini, tuan-tuan. Zamannya akhir. Ini jaga.
Sebab itu, program ilmu banyak. Tapi kenapa kau mengaji kau jahat? Program ilmu banyak. Kenapa kau mengaji kau jahat? Kan kau mengaji kau baik. Fitnah ilmu pun banyak. Halangan-halangan untuk beramal dengan ilmu ni banyak. Baik yang terakhir. Ya, pada takwa itu isyarat kepada yaqin billah. Orang boleh takut dengan Allah apabila ia benar-benar yakin dengan Allah. Kita yakin yang rimau ni berbahaya, kita akan lari. Orang yang yakin dengan Allah, lalu dia akan rasa takut dengan Allah, akibat dia akan dekat. Ini berbeza makhluk dan khalik. Makhluk, bila dia takut, dia akan lari dengan makhluk tu. Tapi khalik, iaitu Allah, makin kita rasa takut, kita makin kuih dekat. Lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat. Perasaan dekat kita dengan Allah. Dekat ni macam mana? Jadi, tuan-tuan, selama kita hidup ni, ada tak kita rasa perasaan tu? Hadis tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarah fa innahu yaraka. Yang ni ulama dulu yang dia tak boleh tinggal ni. Baik. Lam pada kalimat ilmu. Habis dua ni saya akan berhenti tuan-tuan. Lam iaitu isyarat kepada lutfu, kelembutan. Makin kita mengaji, hati kita makin lembut dengan Allah. Makin mengaji, kita akan makin lembut. Makin mengaji, kita akan makin lembut. Makin lembut kita dengan Allah. Lembut ni macam mana? Kita boleh ikut semua perintah Allah dalam keadaan yang ikhlas. Ini orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah. Dan mim pada ilmu itu isyarat kepada minnah, iaitu kurnia. Kerana orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah, dikurniakan peruntukan ilmu itu kepada dia. Kerana khasyah ini adalah kurnia daripada orang yang ada ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Khasyah ataupun takut ini adalah satu peruntukan untuk ulama. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bila kita dapat kurnia daripada kelebihan ilmu ini, lalu Allah redha kita. Janji kita dapat khasyah itu. Rasa takut itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita sentiasa rasa takut. Bila kita nak mula buat jahat, kita rasa takut. Ya Allah, kau tengah tengok aku ni. Kita nak buat benda tak baik saja. Ya Allah, kau tengah pandang aku ni. Ya Allah, sebab aku mengaji, kau bersifat dengan basar. Ya Allah, bila kita nak cakap benda tak baik saja, kita akan cakap dengan diri kita, Ya Allah, aku tahu kau dengar ni, Ya Allah, kadang kau bersifat dengan sama. Yang inilah yang menjadikan kita semakin berilmu, semakin kita takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Bukan sekadar kita duk himpun, tetapi ilmu ni besok akan dakwa kita di yaumul akhirah. Baik tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan.
Cuma tadi cikgu dah bagi tahu kat saya tentang wirid husnul khatimah tu. Sebab saya nak bagi ni panjang tuan-tuan. Tapi saya bagi satu lah. Almarhum dulu dia namakan zikir ini, wirid ini wirid husnul khatimah. Kenapa dinamakan wirid husnul khatimah? Mudah-mudahan dengan kita beramal dengan wirid-wirid ini, Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah. Tuan-tuan, hidup ni banyak manalah ilmu, tapi kalau tak boleh husnul khatimah, rugi tuan-tuan. Rugi kan? Macam manalah hebat kita, tak boleh husnul khatimah, Allah. Rugi sangat. Asal macam tak ada apa lah. Kita semayang banyak, tapi Allah bagi kat kita su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Kalau ikut turutan dia, cukup lah. Tapi saya bagi hak mudah. Apa dia? Jangan tinggalkan surah At-Taubah 128, 129. Kalau boleh baca tiap-tiap waktu. Dalam kitab Nasaihul Ibad ada cerita perkara ni. Kalau saya baca, mungkin orang-orang lama diingat kot. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan tinggal setiap waktu, khususnya waktu maghrib dan waktu subuh. Baca 3 kali ya. Kedua, jangan tinggal doa ni. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Hadis ini riwayat Tabrani. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Saya baca seketir-seketir. Pak kita lalu ngaji orang putih, susah sikit. Saya baca seketir-seketir. Tulis Melayu tak apa? Tulis Melayu tak apa? Tulis Rumi. Tapi saya baca seketir-seketir. Allahumma. Saya berhenti tang tu. Allahumma barik li li nanti sebut lam ya ni susah pula. Barik li fil maut, fil 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 maut. Kalau maut tak tahu eja, bebek maut. Kalau maut tak tahu eja, tak tahu nak kata. Wa fima ba'dal. Ba'dal, kalau eja rumi dia atas dia ada atas koma orang kata tu ain lah. Ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Baca 25 kali lepas maghrib, 25 kali lepas subuh. Apa kata Nabi SAW? Jika mana Allah matikan dia pada hari itu, dikira sebagai orang yang mati syahid. Mudah. Sebenarnya Nabi peruntuk kat kita banyak benda, tuan-tuan. Tapi kita nak buat tu, kita rasa apa? Tak dan. Hak dan apa dah? Cuba tengok.
Saya nak buat tak dan Ustaz. Yang kita dan tu kita tengah buat apa? Lupa. Tu lah kadang-kadang. Yang tu lah dua. Tak dan satu, lupa satu. Saya pernah tanya kat orang. Bang, dia kata, abang pernah lupa tak duit abang simpan di mana? Tak pernah. Duit kita simpan di mana? Tak pernah lupa. Jumlah berapa? Tak pernah lupa. Tahu tabung haji simpan banyak ni, Maybank simpan banyak ni, BSN simpan banyak ni. Tahu, tak pernah lupa pun. Tak pernah lupa, tahu. Nombor PIN ingat tak? Nombor PIN ingat. Nombor PIN kira susah. Umur 70 nak ingat nombor PIN. Bukan 6 biji. 6 ketui nombor ni. Nak bagi ingat ni tuan-tuan, 65 umur. Bila kena tang Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut. Ustaz tak ingat lah Ustaz. Besok jawab dengan Allah Ta'ala nak. Baik. Kemudian nak pesan lagi. Pukul 11 lah. Berhenti tak ni? Berhenti lah? Yang ni buat saya seriau ni, mengaji tak mau berhenti. Kita di seriau. Jangan buat aku tu. Ambil lah. Dah lah. Mengaji tak boleh tamak. Okey. Saya tinggal lagi 2. Pertama, Nabi kata, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa yang nak kebaikan, ni masuklah wirid Husnul Khatimah, tapi saya ambil sikit. Kalau nak baca panjang sangat, wirid tu ada berapa belas. Ada dalam 25 kot. Kami amal ni, saya amal daripada saya kecil. Almarhum bagi kat kami tu, kami baca daripada kecil lagi. Siapa yang pertama ni, siapa yang mau Allah bagi dia kebaikan, ambil kebaikan yang paling kita minta apa dia? Husnul Khatimah. Yang ni mudah ya. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli. Macam ambil SPM. Wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Saya baca lagi. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Allah buka pintu kebaikan untuk dia. Dunia akhirat Allah buka. Bukan dunia, bukan akhirat saja. Dunia akhirat. Kedua, alhamdulillah. Saya ulang balik. Dia nanti nak sambung, dia tak kena nanti. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi. Bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Dapat dah? Dah cukuplah setakat tu ya. Saya minta ampun, minta maaf dengan semua orang. Ya, mudah-mudahan ia menjadi satu kebaikan atas kita semua dan menjadi rahmat atas kita semua insya-Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, pada pagi Jumaat ini, Ya Allah, kami semua hamba-hamba-Mu tadahkan dua tangan kami, Ya Arhamar Rahimin, yang penuh dengan kekejian, penuh dengan kekotoran, penuh dengan dosa dan maksiat ini, Ya Allah. Kami minta ampun pada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami banyak buat salah pada Engkau, Ya Allah. Kami minta maaf, Ya Allah. Ya Allah, kami lalai dalam hidup kami selalu melupakan Engkau, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang sentiasa ingat pada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami masih lupa kepada Engkau, tolonglah ingatkan kami, Ya Allah. Ya Allah, segala perkara yang Kau kurniakan atas kami, nikmat-nikmat dunia ini, Ya Allah, biarlah menjadi asbab untuk kami boleh dekat dengan Kau, Ya Allah. Ya Allah, apa yang kami sedang buat, amal baik yang kami sedang lakukan ini, Ya Allah, jika boleh menjadi asbab untuk kami duduk dalam syurga Engkau, maka istiqamahkan kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah jaga amal saleh kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah jaga hubungan kami dengan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau lupakan kami dalam hidup ini, Ya Allah. Walaupun kami sering melupakan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Kami tahu salah, Ya Allah. Tapi sebenarnya kami tak kuat, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak tahu lama mana lagi Engkau akan hidupkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan saki-baki hidup kami ini, Ya Arhamar Rahimin. Kami sentiasa dapat buat baik pada Engkau, Ya Allah. Jadikan isteri kami isteri yang baik. Anak-anak kami anak-anak yang baik, Ya Allah. Cucu-cucu kami jadikan cucu yang baik dan keturunan yang baik, Ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'al hazihi, Allahumma barik lana, Ya Arhamar Rahimin, fi anfusina wa amwalina wa umurina, Ya Allah, wa azwajina wa zurriyatina, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.